Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, kita mula semula ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lillah wa dilala ta'ala al-khair libtiqa ya wajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi amin. Okey, sebelum saya panjang-panjang, nampak dekat skrin saya, nampak skrin saya ke tidak? Nampak. Okey. Suara saya jelas? Jelas. Okey. Yes, Batisha silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlun tilawatul Quran wa ta'ahudihi. Kelebihan membaca Al-Quran dan berusaha menghafalnya Al-Quran. Matan hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Maksudnya an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana, diumpamakan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa hafizun lahu, dan ia menghafal baginya Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia bersama utusan-utusan yang mulia lagi berbakti. Wa masalul ladzi yaqra'u, dan diumpamakan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa yata'ahaduhu, dan dia berusaha menghafalnya Al-Quran, wa huwa 'alaihi syadidun, dan itu menjadi beban baginya, falahu ajran, maka baginya orang yang berusaha menghafal Quran tu 2 pahala. Ya, ta'ahaduhu itu terjemahan yang paling baik ya kalau tengok dekat belakang ni. Ya ta'ahaduhu bituhu wa taqiduhu wa yuqarriru qira'atu hatta la yansahu. Maksudnya dalam wa yata'ahadu, dalam keadaan dia susah untuk membaca. Maksudnya apa, tergagap-gagap lah. Ya ta'ahadu maksudnya tergagap, gagap ataupun lemah. Okey, silakan. Ma'anil mufradat. Yang pertama, masalul ladzi yaqra'ul Quran, diumpamakan orang yang membaca Al-Quran, ai sifatuhu, iaitu sifatnya. Okey, jadi kalau dia tanya ni, ma makna ma murad bi masalul ladzi yaqra, ma murad masalu fi qauli Rasul masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana ai sifatun sifatun ladzi yaqra'ul Qur'ana, itu maksud dia. Nanti maksudnya dia nak mensyarahkan masalu itu, bukan perkataan masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana tu. Dia mentakrifkan kepada masalu. Masalu ai sifatun. Sifat orang yang baca Al-Quran itu. Boleh faham? Faham tak? Faham, Ustaz. Okey, silakan. Yang kedua, wa huwa hafizun lahu,
dan ia menghafal baginya Al-Quran. Ai mahirun bihi, iaitu orang yang mahir dengannya, la yatawaqqafu fihi, tidak berhenti ia padanya membaca Al-Quran. Maksudnya hafizun itu bukan maksudnya membaca. Hafizun itu dengan maksudnya apa, memelihara. Wa hafizun lahu, dalam keadaan dia ni orang yang dia ni adalah seorang pemelihara Al-Quran. Terjemahnya kat situ, kalau faham kat situ, masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana. Perumpamaan, perumpamaan sifat. Kat situ perumpamaan sifat. Perumpamaan sifat allazi yaqra'ul Qur'ana, mereka-mereka yang membaca Al-Quran, wa hafizun lahu, dalam keadaan dia ni memelihara Al-Quran. Lahu baginya Al-Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Faham tak? Faham ke tak? Faham Ustaz. Okey, ada yang tak faham? Okey, silakan. Ya, wala yashukku alaihi, dan tidak sukar ke atasnya untuk memelihara Al-Quran. Dan tidak suka atasnya bagi memelihara Quran. Okey. Lijaudati hafzihi wa idqani. Lijudatin hafzihi wa idqanihi, kerana baik hafalannya dan ingatannya. Kerana baik hafalannya dan ingatannya. Okey, silakan. Yang ketiga, ma'as safarati, bersama utusan. Utusan. Jam'un jam'un safirun, jamak daripada kalimah safirun. Kakatibun wa katabatun, seperti mana kalimah katibun dan kalimah katabatun. Okey. Murad dia ialah kalimah katabatun jamak daripada katibun. Okey, kalau dia tanya ma'as safarati, ma murad bi safarati. Safarati fi qauli Rasul ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau dia tanyanya itu, jawab dia saja wahum ar-rusuli. Wahum ar-rusuli. Rusul ini, rusul kat sini bukan masuk rasul dengan nabi yang kita faham tu. Rusul kat sini ialah dengan terjemahnya utusan. Ar-rusul, utusan, utusan. Lepas tu barulah kita syarahkan belakang tu. Wahum ar-rusuli. Li'annahum yusaffiruna ilan nasi. Mereka itu berulang alik kepada manusia. Sambung. Li'annahum yusaffiruna ilan nasi, kerana mereka mendatangi kepada manusia, birisalatillah ta'ala, dengan membawa risalah daripada Allah SWT. Okey, silakan. Yang keempat, al-kiramil bararah, yang mulia lagi berbakti. Ai al-muti'ina, iaitu yang taat. Mereka yang taat. Jamak kat situ, terjemahlah jamak kan. Silakan. Yang kelima, yata'ahaduhu, dalam keadaan susah ia. Yatbituhu, mengingatinya. Wa yataqaduhu, dan ia mencari-carinya. Wa yukarriru qira'atuhu, dan ia mengulangi bacaannya, hatta la yansahu, sehingga ia tidak lupa. Okey, silakan. Ada lagi? Yang keenam, wa huwa alaihi syadidun, dan itu menjadi beban baginya. Li dha'fi hafzihi, kerana lemah hafalannya. Masalu man yuhawilu, seperti seorang yang berusaha melakukan
ibadatan syaqqatan, ibadah yang sukar. Yaqumu bi'a'baiha, ia bangun berusaha ma'asyaddatiha, dengan bebanannya. Wa su'ubatiha alaihi, dan kepayahannya. Dapat tak semua? Dapat Ustaz. Okey. Jadi kat situ yaqumu bi'a'baiha. Dia melaksanakan tanggungjawabnya. Ma'asyiddatuha. Bersama dengan kesusahan. Nya tu kembali pada apa? Nya tu kembali pada ibadah. Nya tu kembali kepada ibadah. Dia melaksanakan yaqumu melaksanakan bi'a'baiha tanggung jawabnya. Nya tu nya ibadah tadi nya ibadah tadi syiddatuha bersama kesusahannya. Nya ibadah. Okey. Samalah tu. Okey, silakan. Yang ketujuh, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Ajrul qiraah, pahala membaca, wa ajrul ta'abbi, pahala kesukaran. Okey. Itu ada dua jawapan lah tu. Bulatkan jawapan pertama, jawapan kedua. Kalau dia tanya mahu ajrani, ai ajrun qiraah, ajrun ta'ab. Tengok pada markah lah kan. Tengok pada markah. Ada penyataan tu wa huwa alaihi syadidun ai lidak fi hifzuhu saja. Jawab saja lidak fi hifzuhu. Lepas tu ya ta'ahadu ai yadbituhu wa yatafaqqaduhu. Tu sampai habis lah tu. Seingat saya tak ada dia tak potong macam tu. Dia tak potong. Kiramil bararah ai al-muti'ina. Ma'as safarati ai ar-rusuli. Wa huwa hafizun lah ai mahirun bihi. Mahirun, kalau korang jawapan dia sampai mahirun bihi la yatawaqqafu fihi. Boleh juga sampai wala yashukku alaihi. Yang tu jawapannya lebih penuh lah. Kalau ikutkan lebih penuh sampai ke lijudati hifzi. Tapi kalau ikutkan yang pentingnya kena jawab wa mahirun bihi, dan letak belakang dia apa? Belakang dia apa sikit? Tu sekurang-kurangnya salah satu daripada potongan koma tu lah. Kat situ ada 3 koma kan? Kat situ ada 3 koma betul ya? Okey. Jadi bila 3 koma tu apa jawapan pertama? Jawapan pertama ai mahirun bi la yatawaqqafu fihi. Jawapan kedua ai la yashukku alaihi. Mahirun bihi wala yashukku alaihi. Itu jawapan dia. Waw tu kembali pada mahirun bihi. Waw tu waw ataf. Waw tu waw apa? Ataf. Waw tu waw ataf. Jadi ataf pada mana? Ataf pada mahirun bihi. Ai mahirun bihi wala yashukku alaihi. Lepas tu jawapan ketiga mahirun bihi lijudatin hifzi wa itqanihi. Itu jawapan yang ni lah yang paling tepat lah. Kalau hanya semata-mata la yashukku alaihi wa huwa hafizun lahu la yashukku alaihi, ada yang pembina tak terima, ada pembina yang terima. Ada pembina terima, ada pembina tak terima. Macam sebelum ni yang paling baru ni 2020 tak terima. Dia terima jawapan mahirun bihi wa yatawaqqafu fihi, ataupun jawapan kedua mahirun bihi wa la yashukku alaihi, ataupun jawapan ketiga mahirun bihi lijudatin hifzi wa itqanihi. Faham tak saya cakap tu? Faham Ustaz. Okey. Lepas tu masalun ai sifatun. Masalun ai sifatun. Okey. Itu saya dah rangkumkan teruslah untuk pusingan yang terakhir ni kan. Okey, silakan. Mabahisul Arabiyah. Mabahisul Arabiyah. Yang pertama ma'as safarati, bersama utusan. Halun min allazi, hal daripada allazi.
ai halun kaunuhu ma'as safarati, iaitu keadaannya bersama utusan. Jawapan dia ialah ma'as-safarati. Kalau dia tanya ma huwa i'rab li ma'as-safarati kirami. Kan? As-safarah tu lah as-safarati tu. As-safarati tu jawapan dia ialah halun. Okey. Jawapan dia ialah halun. Kalau dia kata takdiru ai halun kaunuhu ma'as safarati. Itu takdiruhu tu kena sebut. Takdir halun. Takdiruhu halun kaunuhu ma'as safarati. Nah, jadi kita bila kita faham daripada i'rab ni, apa yang kita faham ialah orang yang menghafal Quran ni dia adalah Quran bergerak. Orang yang menghafal Quran ni ialah Quran bergerak. Dia nak cerita tu je. Dia nak cerita tu. Contohnya yang kedua. Yang kedua, masalul lazi. Seperti orang yang mubtada. Ia mubtada wa khabaruhu mahzuf dan khabarnya dihazafkan. Okey. Yang mubtada dia tu masalu tu Yang mubtada tu ialah masalu, bukan masalul lazi. Mubtada dia lah masalu. Okey. Silakan. Takdiruhu kaunuhu fil awwali. Ditakdirkannya pada ayat yang awal. Wa masalu ma yuhawilu fisani. Dan pada ayat yang kedua. Okey. Maksudnya dia nak cerita macam ni, apa yang kita kena faham, tulis je macam ni. Ini saya dah syarah terus lah ni kan. Okey. Masalu ai mubtadaun. Wa khabaruhu mahzufun. Okey, wa khabaruhu mahzufun. Takdiruhu ai kaunuhu masalu ma yuhawilun. Kaunuhu masalu ma yuhawilu. Dapat tak? Dapat Ustaz. Okey Saya ulang lagi sekali. Masalu ai mubtadaun. Wa khabaruhu, okey, itu poin yang kedua. Poin yang kedua ialah wa khabaruhu, khabaruhu tu apa? Hu mubtada, wa khabarul mubtada mahzufun. Dihazafkan. Takdiruhu, takdirnya titik dua bertindih, ai titik dua bertindih, kaunuhu masalu ma yuhawilu. Dapat tak? Dapat. Itu cara mudah lah nak memahamkan. Kalau saya tulis kecil-kecil je. Apa mislu mubtada. Okey, jadi khabar dia khabar mahzuf. Mahzuf dia apa? Yang dimahzufkan tu ialah kaunuhu. Kaunuhu takdiru kaunuhu. Kaunuhu tu apa i'rab dia? I'rab dia ialah khabar khabar mahzufun. Khabar mahzufun. Jadi takdiru apa? Takdiruhu kaunuhu masalu ma yuhawilu. Tu nak bagi nampak. Siapa pandai bahasa Arab, kena tulis lah tu, kena tulis sikit. Okey, silakan. Muka surat 47. Seterusnya asyarhu wal bayan. Yang pertama, thawabul mahir bil Quran wa bayanu makanatuhu. Pahala bagi yang mahir dengan Quran dan menjelaskannya. Dan menjelaskan apa? Dan penerangan berkaitan dengan kedudukannya. Kedudukan orang yang mahir dengan Al-Quran. Silakan. Al-murad bikaunuhu, yang dimaksudkan dengan tempat orang membaca tadi, Bukan tempat, Kak. Batrisha. Kedudukan. Saya dah terjemah kedudukan, terjemah lain lagi. Aduh. Silakan. Penerangan kedudukan bagi orang yang membaca Quran tadi. Tentang mana? Ni dikata al-murad, yang dimaksudkan. Al-muradu. Al-muradu bikaunuhu, yang dimaksudkan dengan kedudukan.
Dengan Ya. keadaan. Dengan keadaannya Ah, ma'as safaratil kiram, dengan para malaikat, dengan utusan yang mulia. Bararah, yang lagi berbakti. Ayyakuna rafiqan, yang menjadi teman. Lil malaikatun safarah, untuk malaikat yang membawa risalah Allah. lam tu diterjemahnya bagi. Lam tu lam sayrurah. Ataupun lam tu lam li hikmah. Lam tu ada terjemah tau. Dia ada 3. Kalau dalam nahwu dia ada 3. Lam sayrurah, lam li hikmah, lam lam lagi atau apa lupa lah, lama tak sebut. Okey, dia ada 3 terjemah kat situ. Lam tu tak boleh kita kata lam tu apa nama? Kerana. Lam tu kena terjemah salah satu 3. Hikmahnya, ataupun tujuannya, maksudnya. Okey, faham ah? Faham tak Baca Isya? Faham. Okey. Lil malaikah an yakuna rafiqan. Jadilah dia tu rafiqan. Apa maksud rafiqan? Teman. Peneman. Lil malaikah. Hikmahnya, hikmahnya sebagai kepada malaikat as-safarah yang jadi utusan. Sebab apa kita kena terjemah macam tu? Kenapa terjemah salah satu daripada 3 tu? Sebabnya benda ni berkaitan dengan Allah. Benda ni berkaitan dengan Allah. Seolah-olah kalau apa nama Allah ni memerlukan kepada malaikat untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang dia nak sampai. Faham tak saya cakap tu? Sedangkan Allah itu tak berhajat kepada makhluk. Betul tak? Betul. Allah tu dia tak berhajat pada makhluk. Tapi bila kita terjemah untuk, seolah-olah macam Allah tu berhajat kepada makhluk. Jadi benda tu salah lah. Kalau orang tak faham, dia akan jadi, akidah dia akan jadi salah. Jadi kita kena fahamkan betul-betul. Bila kita terjemah bahasa Arab ni, kita terjemah dengan sebaik mungkin lah. Lam tu ada kadang-kadang datang bagi. Kadang-kadang datang dengan hikmah. Kadang-kadang dengan tujuan. Itu apa nama, tiga ataupun 4 keadaan yang saya sebut. Okey, silakan. La tasafu tu Li'ittisafi. li'ittisafi ba'duhum, untuk menerangkan sebahagiannya. Bukan. Li'ittisafi, kerana tu, lam tu. Kerana bersifat. Kerana bersifat sebahagiannya. Sebagai. Ba'duhum. Okey. Bihamli kitabullah ta'ala, yang membawa kitab Allah Ta'ala. Au annahu amilun bi'amlihi, ataupun yang beramal dengan amalannya. Okey. Wasalaka masalikuhum, atau mengikuti jalan mereka. Okey, salikun. Semua tu dengan isim fa'il. Salikun. Amilun kan. Hamilun. Dia kata hamil, pembawa. Lepas tu amil, pengamal. Lepas tu salikun, perjalan. Terjemah dia macam tu. Min hifzihi, daripada daripada hafazannya, wa adaihi, dan pelaksanaannya, ilal mu'min, kepada orang beriman. Wa kashfuhu, Dan membukanya ataupun menjelaskannya, lahum, kepada mereka, ma yatabisu alaihim, perkara yang sama bagi mereka. Okey, sama. Yaltabisu dia maksud sama. Okey. Dan membuka apa yang sama-sama atas mereka. Sebab itulah disebut dengan ahli kitab, ahli Quran ni atau ahli kitab ni dengan sifatnya seperti safaratil kiramil bararah. Kena faham tentang situ. Okey, sebab tu kita jadi orang yang hafal Quran ni kena jaga lebih lah diri kita tu. Jangan buat benda perkara yang boleh menyebabkan datangnya fitnah. Silakan yang kedua.
Seterusnya dufi'at tawham an sahibal mushqatu a'zamu. Suara tenggelam. Siapa yang cakap ni? Amirah. Amira, suara tenggelam. Dufi'at tawhamu an sahibal mushqatu a'zamu ajran. Dengar ke? Dengar. Min al-mahiru bil Qur'ani. Dufi'a tawham maksud dia menolak tomahan al sahiba. Bahawa pahala orang yang membaca Al-Quran itu al-mushqatu. Sukar ataupun susah lah. A'zamu ajran, besar pahalanya. Min al-mahiru bil Qur'ani. Berbanding orang yang mahir dengan Al-Quran. Okey, tawahama ni keraguan tau. Amira. Ya, Ustaz. Tawahama menolak keraguan, kesamaran. Wahama tu menolak keraguan ataupun kesamaran. Anna sahibul masyaqah, bahawasanya orang yang susah baca Al-Quran ataupun susah hafal Al-Quran ni a'zamu ajran, lebih besar pahalanya min mahirun, daripada orang yang mahir baca Al-Quran ataupun hafal Al-Quran ni bil Quran. Okey. Faham tak? Faham, Ustaz. Menolak. Macam mana nak menolak menolak waham. Waham orang yang kata seolah-olah macam Nabi nak kata orang yang baca dia tergagap-gagap ni, susah nak ngapal ni, pahala dia lebih besar daripada orang yang mahir dengan Al-Quran. Seolah-olah macam tu. Adakah macam tu? Jawapan dia laisa murad. Silakan. Laisal murad min qawlihi, bukanlah bermaksud seperti katanya SAW, falahu azrani, maka baginya dua pahala. An ajra min yaqra'u, anna ajra min yaqra'u, macam man kat tu kan min. An ajra man yaqra'u, pahala bagi orang yang baca Al-Quran. Lepas tu? Bimishqatu aksaru, dengan penuh kesukaran itu. Bimasyaqqati aksar. Bimasyaqqati aksar, dengan penuh kesukaran itu adalah lebih besar. Min ajral mahir, dari berbanding orang yang mahir tentang Al-Quran. Bal al-awwalu aksar, bahkan golongan yang pertama, waliza kana ma'as safarati, kerana ia akan bersama malaikat. Okey, dengar dia macam ni, tengok. Dengar saya terjemah pula. Laisal murad, tak dimaksudkan. Laisal murad, tak dimaksudkan min qauli sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajrani, baginya dua ganjaran ataupun dua pahala. Anna ajran, dekat situ ajrani tu, anna ajran min qiraati bimasyaqqati aksar, bahwasanya pahala ataupun ganjaran man yaqra'u, sesiapa yang baca bimasyaqqah, dengan kesusahan, aksar min ajrun mahil, lebih banyak daripada pahala ataupun ganjaran orang yang mahir. Al-awwalu aksar, yang bahkan yang awal itu lebih banyak. Maksudnya apa? Maksudnya bahkan yang awal itu lebih banyak lebih banyak pahala, tapi ikut kelebihan siapa yang lebih banyak. Kalau ikut kelebihan antara orang yang mahir dengan orang yang tegak-tegak, siapa yang banyak? Lebih banyak afdal dia. Orang yang tegak. Orang yang mahir. Ini tu dia jawab tu. Kalau antum jawab laisa murad min qauli tu sampai min ajrin mahir. Itu je.
Walidha jadilah kana adalah ma'as safarati dia itu bersama dengan malaikat yang mengutus-utuskan menjadi utusan tadilah yang berulang alik jadi utusan tadi tu. Okey. Waliman. Waliman rajjaha zalika an yaqul. Bagi orang yang menguatkan Mensahihkan tu rajjaha. Waliman rajjaha zalika, bagi siapa yang merajihkan pendapat ini, maksudnya pahala yang banyak tu ialah pahala, bukannya daripada fadail. An yakula, bahasanya dia kata al ajrun ala qadratul masyaqqah. Pahala itu atau penggajaran itu alal qadari, atas kadar al masyaqqah, kesusahan. Kan? Contoh kan, orang Somalia nak hafal Quran. Nak hafal Quran kena tulis dulu baru boleh hafal. Kan? Lepas tu padam balik. Lupa tulis lagi. Kan? Salah kena geduk. Kan? Contoh macam tu lah. Contoh macam tu. Ikut kadar masyaqqah. Bukannya secara umum. Tapi secara khusus. Tetapi la yusallamu, tidak diterima. Anna, bahawasanya al-hafidun mahirun, orang yang hafal Al-Quran dan mahir dengan Al-Quran, khalidin min masyaqqah. Khalin min masyaqqah. Sunyi daripada kesusahan. Maksudnya orang yang hafal Quran, orang yang menghafal Quran dan dia mahir dengan Al-Quran ini sebenarnya lebih susah daripada orang yang tergagak-gagak nak hafal Al-Quran. Faham tak saya cakap tu? Faham Ustaz? Kenapa suara macam tak ada je? Kau makin jauh. Faham Ustaz? Okey, sila boleh. Li'annahu, kerananya orangnya hafizun mahirun la yusiru dhalika, tak jadi hafizun mahirun illa malaikan ba'da, selepas ina'u. Apa maksud ina'u? Kepenatan, kasirun yang banyak. Nak jadi pandai kenalah usaha. Adalah siapa yang usaha dia dapatlah, dia tahulah kepenatan dia macam mana. Lepas tu dia kata wa masyaqqu syadidatun ghaliban, adapun kesusahan yang bersangatan biasa je. Terjemahnya ghaliban, biasa je. Illa, melainkan ayyuqalu, dikatakan arada masyaqqah, aku hendak kesusahan. Aku hendak kesusahan halan, sekarang juga. At-tilawatan, dalam membaca Al-Quran. Wahia, iaitu hasilatun, hasil lisari, bagi yang kedua. Apa yang kedua? Dia kan dikata kat sini kan. Dikata kat sini bimasya kata aksar min ajrin mahir. Min ajrin mahir. Tu yang kata yang kedua ni apa? Yang ni ajrun mahir ni. Yang pertama apa? Yaqra'u bi masyaqqah. Pendapat kata yaqra'u bi masyaqqah. Pendapat kedua ialah ajrun mahirun. Okey Ini kata apa? Wa masyaqqatun syadidatun ghalibatun illa an yakula arada masyaqqah halatun tilawatun hatta hasalatun lisani, hingga sampai kepada tahap apa? Tahap dia boleh jadi jadi mahir. Dunal awal, tanpa dia tak jadi yang mahir. Itu contohlah. Faham tak saya cakap ni? Hello? Faham. Kalau faham senang ada soalan. Betul, tak ada soalan? Okey, itu sahajalah. Itu sahaja. Antum boleh ambil ayat ni, ayat yang al-isilah ni, antum jawab dalam buku Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh nak cerita. Okey. Jadi macam biasa, silalah buka kamera antum.